Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tingkatan 2? Okey, hari ini kita sambung kelas kita. Untuk minggu lepas, kita dah tengok bagaimana untuk membina rantai makanan. Okey, rantai makanan dan juga siratan makanan. Okey. Okey, rantai makanan tu adalah rantai makanan adalah interaksi pengaliran tenaga daripada satu organisma kepada organisma yang lain, daripada pengeluar, kepada pengguna primer, kemudian kepada pengguna sekunder dan seterusnya pengguna tertier. Kemudian pengguna tertier diuraikan oleh pengurai. Manakala siratan makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan. Okey, hari ini kita akan tengok, kita akan teruskan aliran tenaga dalam siratan makanan. Okey, sama juga macam dalam rantai makanan, tenaga dipindahkan dari satu organisma kepada satu organisma yang lain. Daripada pengeluar kepada pengguna primer, sekunder, tertier, kemudian balik semula kepada pengurai. Sama juga. Kemudian, selain daripada aliran tenaga, kita juga perlu tengok sebahagian tenaga hilang kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak. Jadi tenaga yang dialihkan, kalau kita ingatlah, tenaga tu daripada tenaga cahaya matahari kepada tenaga kimia yang dibina oleh tumbuhan ataupun pengeluar. Kemudian tenaga kimia itu dialihkan kepada pengguna-pengguna, pengguna primer, sekunder dan tertier. Okey, sebenarnya aliran tenaga ini tidak berlaku 100% daripada tumbuhan kepada pengguna primer. Exactly macam yang tumbuhan bekalkan, tidak, kerana terdapat kehilangan tenaga. Bila kehilangan tenaga berlaku? Kehilangan tenaga berlaku apabila organisma bergerak dan menjalankan proses kehidupan yang lain, seperti respirasi, berjalan, untuk membiak dan sebagainya. Selain daripada aktiviti yang cikgu nyatakan tadi, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna. Iaitu tinja. Tinja, kita buang air tu, kita buang air besar pun berlaku kebocoran tenaga, maknanya tenaga hilang di situ, jangan kita ingat tenaga tu kita bawa pindah, tidak. Seterusnya kita boleh tengok ni aliran tenaga dalam siratan makanan, daripada pengeluar kepada pengguna primer, sekunder, tertier. Ini adalah aliran tenaga yang berlaku. Ada juga aliran tenaga yang hilang dalam bentuk proses yang cikgu sebutkan tadilah. Bergerak, membiak, respirasi, penyah tinjaan, buang tu, itu semua melibatkan kehilangan tenaga. Okey, apa yang kita akan lihat hari ini yang baru adalah kita nutrien dalam ekosistem. Kita nutrien dalam ekosistem. Kita tengok, pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam suatu ekosistem, Selagi ada benda hidup berinteraksi antara satu sama lain, mereka juga berinteraksi dengan benda-benda yang bukan hidup, contohnya air, tanah dan sebagainya, maka akan berlaku pemindahan nutrien dan tenaga dalam suatu ekosistem, selagi ada benda hidup, organisma hidup. Selagi itulah cycle tu berlaku, kitaran tu berlaku. Nutrien diperolehi dari ekosistem yang seimbang, dan digunakan oleh benda hidup. Seimbanglah.
ada pokok, ada organisma, berlakunya penghasilan tenaga, pemindahan tenaga dan sebagainya. Itu menyumbang kepada keseimbangan ekosistem. Kemudian nutrien dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Okey. Dan kitaran ini disebut sebagai kitar nutrien. Okey. Kalau awak tengok gambar ni okey, sebenarnya PowerPoint ni saya lupa nak bagi tahu ya, PowerPoint ni disediakan oleh Cikgu Zila Khalid. Saya gunakan sahaja PowerPoint ni. Okey, PowerPoint ni telah disediakan oleh Cikgu Zila. Tengok gambar yang Cikgu Zila dah sediakan ni. Okey, ini adalah gambar raja yang menunjukkan kitaran nutrien. Okey. Nampaknya cantik gambar ni. Okey, tengok tumbuhan membina makanan, kemudian nutrien daripada tumbuhan ini digunakan oleh pengguna-pengguna, kemudian pengguna mati diuraikan oleh pengurai, kembali semula kepada tanah, begitulah seterusnya. Bila pengguna tertia diuraikan kembali kepada tanah, okey, sumber tu akan menjadi nutrien untuk pokok-pokok. Kemudian pokok-pokok membina makanan dialihkan semula kepada pengguna-pengguna. Begitulah seterusnya kitaran nutrien dalam ekosistem, dalam sesebuah ekosistem. Okey. Okey, dalam sesebuah ekosistem juga selain ada aliran tenaga, ada kitaran nutrien, kita juga ada kitaran air. Okey, kitaran air. Okey, peranan benda hidup dalam kitaran air. Apakah peranan organisma hidup dalam kitaran air? Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui transpirasi. Okey, air penting tumbuhan perlukan air. Okey, air diserap oleh akar dan dari tanah lah. Akar di bawah tanah. Dan dibebaskan ke atmosfera melalui transpirasi. Transpirasi itu apa? Inilah proses pengangkutan air daripada bawah ke atas, ke bahagian daun, ke bahagian batang dan dibebaskan ke atmosfera melalui wap air lah. Okey. Haiwan pula menjalankan respirasi, penyah tinjaan dan perkumuhan, berpeluh dan berurinasi. Sama macam kita lah manusia. Kita membuang, kita menyah tinja, kita membuang air kecil, kita berpeluh. Itu semua adalah kitaran air. Kita minum air, kemudian kita buang balik air itu dalam bentuk-bentuk tertentu yang saya sebutkan tadi lah. Okey, kesemua proses ini dapat meningkatkan kandungan wap air di atmosfera. Okey, kenapa kita air ni penting? Okey, kita air ni penting supaya kita dapat mengekalkan menyumbang kepada pengekalan kuantiti air di atmosfera. Di atmosfera kita perlukan atmosfera yang lembap, yang lembap. Kalau atmosfera kita kering, tiada kitaran air berlaku, dapat bayangkan apa yang berlaku pada kita ni dengan persekitaran yang sangat kering, tiada kita air yang berlaku, mungkin kita pun dah tak boleh hidup di atas muka bumi ni. Okey, peranan benda hidup dalam kita air. Akar tumbuhan mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Ya, tumbuhan ni selain daripada dia menyerap air dari bawah tanah, apa fungsi tumbuhan ni? Tumbuhan ni mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Sebab itulah kita kata, kita pernah belajar, kalau tiada tumbuhan, tanah runtuh mudah berlaku. Kalau awak tengok dekat tepi-tepi highway yang baru dibina, yang belum ada pokok-pokok, biasanya pihak berwajib akan letakkan macam canvas, macam canvas yang kemah tu, kita selimutkan tanah tu supaya apa? Supaya tanah tu tidak terdedah kepada air secara langsung, secara direct, dan boleh menyebabkan risiko tanah runtuh. Okey.
Hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah. Ini bahaya. Kalau ada aliran air di bawah tanah, gelongsuran tanah dan tanah runtuh mudah berlaku. Hakisan tanah dan sebagainya. Selain itu, daun-daun pokok yang gugur menutupi permukaan tanah juga mengurangkan kadar penyejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. Ini berlaku di hutan lah. Kalau di kawasan sekitar rumah kita rasanya lah kalau ada daun-daun yang berguguran, mesti mak kita atau nenek-nenek kita mesti dah sapu punya nak nampak clear laman rumah kita susah lah tak apa. Okey, kita mungkin masih mempunyai sumber hujan yang mencukupi. Kalau dalam hutan ni, sebab tu dalam hutan ni adalah tempat yang paling mewah, paling orang kata paling heaven untuk organisma hidup tanpa sebarang gangguan manusia. Organisma kita pun organisma juga tapi kita ni lebih kepada organisma perosak sebenarnya. Sebab kita Allah kurniakan akal untuk kita gunakan segala sumber untuk keselesaan hidup kita, untuk kemandirian kita. Sebab tu kita ni tak duduk dalam hutan. Hutan tu khas untuk organisma-organisma binatang, tumbuh-tumbuhan. Macam itulah setiap benda tak ada fungsinya. Daun-daun kering yang gugur tu bertaburan di atas lantai hutan, fungsinya untuk mengurangkan penyejatan air supaya tanah lebih lembap. Bila tanah lebih lembap, tanah menjadi lebih subur untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan juga untuk kehidupan organisma lain di bawah tanah. Okey, saya tak nak pergi dulu kita karbon dan kita oksigen, tapi saya galakkan anak-anak kalau nak baca dahulu silakan baca. So untuk hari ini kita berhenti kepada kita air saja. Nah, tadi di awal kelas cikgu dah revise, cikgu dah ulang semula kita makan rantai makanan, siratan makanan, apa fungsi-fungsinya. Kemudian kita dah tengok kita nutrien dalam ekosistem dan akhir sekali kita tengok kita air dan apakah fungsi-fungsi organisma hidup di dalam kita air. Okey, tak apa, cukup sampai di situ hari ini sebab kita tidak bersemuka, cikgu tak nak bagi banyak-banyak dekat awak. Okey, untuk kita karbon dan kita oksigen nak boleh baca dahulu. Okey, sebelum cikgu tinggalkan awak semua, cikgu suka ceritalah, cikgu nak ulas sikit tentang buku kerja yang awak baru dapat ni. Okey, awak baru dapat buku kerja ni. Okey, jadi awak boleh selak-selak lah, tengok-tengok apa yang awak boleh buat dalam buku ni. Okey, melalui pengamatan saya, sampai hari inilah, hari ini berapa hari pilihan? 24 Februari 2021. Okey, sampai hari ini kita dah boleh buat modul awak ni sehinggalah muka surat. Kat sini tak ada muka surat tapi awak boleh buat sehingga bab 2 ekosistem muka surat. Okey, dekat sini tak ada dinyatakan muka surat tapi awak boleh buat sampai sini bab 2 ekosistem, tema 1 penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. PBD kita nutrien dalam ekosistem. Sekarang awak jelas dekat sini boleh tengok ni awak boleh buat dekat sampai sini ada gambarnya. Okey. Okey, buat slow-slow orang kata better late than never better late than never. Janji buat okey, saya tinggalkan awak sampai di sini saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Mama. Ya sayang.